Rangkuman Spotlight hari ini. Tita Agong, jangan terus api-apikan kemarahan isu stokin. Tuduhan padu gagal tak berasas. Polis tahan lelaki disyaki buat khianat pada kereta Adun Indra Kayangan. Kabinet setuju mulai proses pindah akta hasutan, kata Saifuddin. Bom petrol dibaling di kedai KK Mart di Perak. Salam Reformasi dan salam Malaysia Madani. Saya Fatin Emelina dalam Spotlight Keadilan. Hari ini 1 April 2024, kita mulakan Spotlight dengan segmen Takis Fitnah. Jangan terus api-apikan kemarahan isu stokin, titah Agong. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan semua pihak perlu berhenti daripada mengambil kesempatan berhubung kontroversi stokin bertuliskan kalimah Allah. Sebaliknya, baginda mahu semua pihak, terutamanya pemimpin masyarakat, bertindak matang. Titah baginda, tindakan diambil bukanlah untuk menghukum semata-mata, tetapi sebagai pengajaran dan peringatan kepada semua untuk menjaga sensitiviti rakyat Malaysia. Kenyataan Sultan Ibrahim juga dihantar ke Facebook yang mengingatkan semua pihak supaya mengambil iktibar daripada kejadian itu dan berusaha mengeratkan perpaduan. Tegas baginda Sultan, kemarahan yang berlarutan tidak akan menguntungkan siapa-siapa. Semua pihak, terutamanya pemimpin masyarakat, perlu bertindak matang. Berita seterusnya, tuduhan padu gagal tak berasas. Kenyataan pramatang yang dikeluarkan Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkashi, kononnya sistem pengkalan data utama iaitu padu gagal adalah tidak berasas dan mempamerkan ketidakfahaman beliau terhadap konsep pelaksanaan subsidi bersasar. Pengarah Komunikasi Angkatan Muda Keadilan AMK Haziq Asfar Ishak berkata, kejayaan atau kegagalan sistem padu hanya boleh dinilai melalui keberkesanan agihan subsidi bersasar yang akan dilaksanakan berdasarkan pergantungan terhadap sistem itu. Beliau berkata, hakikatnya konsep subsidi bersasar itu telah lama dibincangkan sejak pentadbiran Perdana Menteri ke-6 lagi sehinggalah pentadbiran Pakatan Harapan 2018 hingga 2020. Media tempatan pada Ahad lepas melaporkan Muhammad Fuad menyifatkan kegagalan sistem padu adalah cerminan kepada kegagalan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Pemimpin UMNO itu berkata padu gagal kerana sistem kerja gagal dan komunikasi yang gagal. Beralih ke Buletin Keadilan. Elak perpecahan, tumpukan pilihan raya negeri Sabah menurut Dr. Sangka. Keadilan Sabah yang dilaporkan bermasalah diminta untuk mengelakkan perpecahan dalaman menjelang pilihan raya negeri PRN ke-17 yang boleh diadakan pada bila-bila masa. Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri MPN Keadilan Sabah, Datuk Dr. Sangka Rasam berkata, isu pengerusi MPN tidak perlu dibangkitkan menjelang PRN dan pada waktu parti sedang melakukan persiapan menjelang pilihan raya. Beliau turut meminta kepada semua ahli keadilan Sabah untuk bertenang dan jangan mencipta spekulasi untuk memprovokasi mana-mana pihak. Menurut Dr. Sangka lagi, dalam waktu beberapa bulan sebelum pilihan raya, Keadilan Sabah perlu mempersiapkan jentera parti untuk bertempur menghadapi pembangkang yang bakal memberi saingan sengit di setiap kerusi DUN. Minggu lalu, Keadilan Sabah sedikit bergolak apabila 15 ketua cabang mahu Dr. Sangka berundur dan digantikan pemimpin lain. Bagaimanapun dalam mesyuarat Biro Politik dan MPP, pengerusi MPN Sabah itu dikekalkan untuk menerajui cabaran PRN ke-17 yang berkemungkinan diadakan sebelum hujung tahun ini. Berita selanjutnya, polis tahan lelaki disyaki buat khianat pada kereta Adun Indra Kayangan. Polis menahan seorang mekanik motosikal dipercayai melakukan perbuatan khianat terhadap 2 kereta milik Adun Indra Kayangan dan Ailing sehingga mengalami keretakan cermin hadapan dan kemek fender hadapan kereta itu baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Kangar ACP Yusharifuddin Muhammad Yusof berkata, lelaki berusia 36 tahun itu
yang berasal dari Sabak Bernam, Selangor ditahan di tempat kerjanya di sebuah bengkel motosikal di Kangar kira-kira jam 4 petang 25 Mac lalu. Gan yang juga timbalan pengerusi Majlis Pimpinan Negeri Perlis memberitahu media bahawa kejadian berlaku pada jam 2.40 pagi ketika dia sedang berada di rumah dan terdengar bunyi hempasan pada kereta yang diletakkan di parkir halaman rumahnya. Sebelum keluar dari rumahnya untuk melakukan pemeriksaan, katanya dia terdengar bunyi motosikal tergesa-gesa meninggalkan kawasan itu. Keistimewaan gold dan pewter coin keluaran Royal Selangor ini, ia memaparkan detik bersejarah Datuk Seri Anwar Ibrahim di hadapan Masjid Negara ketika peristiwa reformasi tahun 1998. Gold dan pewter coin ini boleh ditempah secara pratempah untuk mendapatkannya dan ia juga datang dalam edisi terhad untuk orang ramai. Jadi pastikan anda tidak terlepas daripada mendapat gold dan pewter coin Parti Keadilan Rakyat. Bertemu kembali. Berita seterusnya dalam segmen Buletin Kerajaan Perpaduan. Bukan Melayu kurang percaya pembangkang, bukan kerajaan menurut Rafizi. Masyarakat bukan Bumiputera yang kurang percaya kepada pembangkang, bukan kerajaan, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli baru-baru ini. Katanya kadar pendaftaran bukan Melayu yang tidak mengemaskini sistem pangkalan data utama padu adalah didorong faktor golongan berkenaan tidak biasa menerima bantuan dan mengisi dokumen supama itu. Kata beliau di Dewan Rakyat semasa menjawab soal menteri baru-baru ini sebagai jawapan kepada Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari jika menyebut tentang trust deficit iaitu kurang percaya bukan Melayu, beliau dengan yakin boleh menyebut bahawa lebih 90% pengundi bukan Melayu ada keyakinan yang penuh dengan kerajaan perpaduan sekarang. Dan jika ada trust deficit, itu merujuk kepada trust deficit dengan pembangkang bukan kerajaan. Fadli menyoal jika peratusan masyarakat bukan Melayu tidak mendaftar untuk padu adalah tertinggi membuktikan bahawa mereka kurang percaya terhadap kerajaan. Mengulas lanjut, Rafizi berkata golongan itu juga berasakan mereka berada dalam golongan M40 ke atas dan tidak layak mendapat apa-apa bantuan. Berita selanjutnya, Kabinet setuju mula proses pindah akta hasutan, kata Saifuddin. Kabinet telah memberi persetujuan untuk memulakan proses meminda akta hasutan bagi mengekang provokasi terhadap isu kaum, agama dan raja 3R. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata, beliau telah diberi lampu hijau oleh Kabinet untuk memulakan proses itu 2 minggu lepas. Pada Julai tahun lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Osman Said berkata, jemaah menteri bersetuju menyemak akta hasutan bagi memastikan undang-undang itu digunakan terhadap mereka yang menghina institusi diraja. Pengumuman Azalina dibuat tidak lama selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan pembangkang terhadap kritikan terhadap raja-raja sambil menyatakan tindakan seperti itu tidak boleh diterima. Perdana Menteri berkata beliau tidak pernah menggunakan akta hasutan terhadap pengkritiknya namun hanya akan mengambil tindakan saman atau membuat laporan polis. Saifuddin turut menyatakan pendirian kerajaan yang tidak mahu menggunakan akta hasutan bagi tujuan politik. Berita seterusnya, kerajaan akan reformasi fiskal negara tumpu kepada subsidi bersasar. Langkah reformasi fiskal adalah sesuatu yang berat, namun usaha ini perlu dimulakan untuk merancakkan semula ekonomi negara yang tidak berkembang sejak lebih 20 tahun lalu, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada 26 Mac lalu, Perdana Menteri memaklumkan beliau mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Dasar Fiskal FPC yang membincangkan dan meneliti senario terkini ekonomi Malaysia serta unjuran jangka pendek dan sederhana. Turut hadir dalam mesyuarat itu Timbalan Perdana Menteri, Merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri Ekonomi, Rafizi Ramli serta Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan.
Kerajaan sebelum ini mengumumkan pengenalan subsidi bersasar terhadap beberapa segmen termasuk subsidi elektrik, mengerjakan haji dan seterusnya diesel yang dijangka akan mula dilaksana tahun ini. Tujuan utama kita menjual koin ini ialah untuk mendapatkan dana untuk membayar program Jubilee Perak kita, dan kedua ialah siapa yang beli boleh dapat simpan commemorative coin. Ini limited edition. Yang ini pewter RM120 satu, ya. Dan lagi special ialah yang ini disalut emas RM600. Ya, satu box dengan box ini cuma 2,000 unit saja. Jadi tolong beli. Raise the dana untuk parti kita. Dan yang paling penting boleh simpan bagi cucu cicit nanti. Pratempah sekarang untuk dapatkan koin ini kita akan deliver bulan 3 atau bulan 4. Ya. Terima kasih atas kerjasama semua. Bertemu kembali. Kita beralih ke segmen Buletin Rakyat. Bom petrol dibaling di kedai kekemat di Perak. Sebuah cawangan kedai serbaneka kekemat di Bido, Perak dibaling dengan bom petrol kira-kira pukul 5 pagi 26 Mac lalu. Namun menurut laporan China Press, bom petrol itu jatuh di kawasan kosong di depan kedai itu yang terletak di Jalan Mosi dan tidak meletup. Tiada yang cedera dan pekerja kekemat membuat laporan polis sebaik sahaja insiden itu berlaku, kata laporan itu lagi. Rangkaian kedai serbaneka kekemat berdepan gesaan boikot susulan penemuan stokin dengan kalimah Allah di cawangannya di Bandar Sunway, Selangor kira-kira 2 minggu lalu. Ketua Polis Perak Muhammad Yusri Hassan Basri mengesahkan kejadian itu dan berkata polis sedang mengesan pihak yang bertanggungjawab. Menurut bernama, beliau juga berkata kes itu disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan atas kesalahan khianat yang membawa hukuman penjara tidak lebih 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Berita seterusnya. Rasuah RM6.9 juta. Pegawai SPRM buka aduan terhadap Wan Saiful. Seorang pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memberitahu mahkamah session baru-baru ini beliau diarah membuka aduan bertulis yang mendakwa Datuk Wan Saiful Wan Jan meminta dan menerima rasuah RM6.9 juta perkataan projek Jana Wibawa. Penguasa Kushaini Adilah Mat Arifin, 37 tahun, berkata beliau menulis aduan itu pada pukul 10.18 pagi 27 Januari 2023 selepas menerima makluman lanjutan daripada siasatan satu kes lain yang tidak didedahkan di mahkamah. Ujarnya makluman itu menyatakan Wan Saiful yang ketika itu Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu didakwa meminta dan menerima rasuah daripada syarikat Nepturis Sendirian Berhad pada 2022. Menurut saksi pendakwaan pertama, wang bernilai RM6.9 juta itu sebagai balasan membantu syarikat tersebut mendapatkan projek Central Spine Road sertik ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur bernilai RM232 juta. Ketika disoal balas oleh Peguam Amir Hamzah Arshad, saksi menafikan beliau membuat aduan palsu atau berniat jahat terhadap Wan Saiful, sebaliknya hanya menerima arahan untuk membuka aduan. Sekian laporan dari Spotlight Keadilan malam ini. Sebelum mengakhiri laporan Spotlight malam ini, saya ingin memberikan serangkap pantun. Kalau bocor sampan dibiar, cukup masa tenggelam belaka. Kalau dibenar rasuah berakar, negara tergadai sengsara semua. Jangan lupa mengikuti laman rasmi Facebook, TikTok dan YouTube Parti Keadilan Rakyat dan TikTok Studio Keadilan untuk mengetahui rancangan-rancangan yang akan dijalankan secara siaran langsung di masa hadapan. Dalam masa yang sama, kami menggalakkan anda semua untuk membeli shilling emas dan pewter keadilan sempena ulang tahun ke-25 keadilan dan sebagai salah satu koleksi terbaik. Hanya imbas QR Code yang tertera untuk pembelian. Saya Fatin Emelina. Dengan itu, Assalamualaikum, salam hormat dan selamat malam.